Asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya setiap hari kalau berceramah saya duduk bergaduh dengan kamera. Dia ikut kamera kat mana? Ini kat center. Kamera dia daripada mana ni? Ni kamera mana ni? Sana. Okey. Okey. Baik. Saudari pengurusi majlis, sahabat-sahabat pimpinan, sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, saudara-saudari, adik kakak, orang-orang Kelantan yang datang ceramah dekat Taman Medan malam ni. Kita esok akan bermula secara rasmi kempen untuk pilihan raya negeri dan selalunya kita habis pukul 12. Jadi malam ni kita habis awal sikit lah. Paling lambat saya ingat 11.45 kita boleh berhenti lah. Sebab calon-calon esok dia nak kena hadir untuk mendaftar. Salah mendaftar sia-sia kita ceramah malam ini. Esok dia orang tak boleh bertanding. Baik. Alhamdulillah kita dah memang dekat. Saya pun sebenarnya dah tak sabar nak tunggu habis kempen pilihan raya negeri ni sebab dia penat. Siang kerja, malam ceramah. Kalau yang masa minggu yang sekitar Lembah Kelang dengan Negeri Sembilan, dia tak teruk sangat kerana dia 1 jam, 2 jam je. Kalau selepas ini dia mula di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, dia sangat penat kerana habis kerja kena ambil kapal terbang, kemudian habis ceramah, dia kena ambil kereta balik semula ke Kuala Lumpur sampai pukul 5-6 pagi, lepas itu pukul 8 pagi masuk pejabat balik. Paling lama saya boleh bertahan macam ni dalam 2 minggu lagi lah. Jadi calon-calon yang bertanding ni, kalau dia orang tak menang memang kena sepak lah. Penat tau, calon tak penat. Yang penatnya orang yang berkempen keliling ni kan. Saya kebelakangan ini ada hobi baru. Saya tadi sebelum saya sampai tadi saya dah dengar Wong Chan petik nama saya. Kalau petik nama sama Pakatan Harapan ni common lah nak petik-petik nama lawan kita lah. Saya minggu ni, saya ingat minggu ini, sebab Perikatan Nasional ni cukup yakin nampaknya seolah-olah mereka akan mengambil alih negara. Padahal pilihan raya negeri je pun. Tapi gaya dia tu seolah-olah dalam tempoh 2 minggu mereka akan mengambil alih negara. Saya nak nasihatkan kepada kaki-kaki Perikatan Nasional ni, korang jangan tempah baju berkira-kira nak ambil jawatan lagi. Sebab bukan saja pilihan raya negeri ni, dia tak ada kena-mengena dengan kerajaan persekutuan. Yang 6 negeri ni pun tak tentu Perikatan Nasional kononnya akan menang semua seperti yang mereka dakwa. Saya yakin negeri Selangor insya-Allah kita akan tetap menang dalam 2 minggu daripada sekarang. Tapi yalah kita kena layan lah tiap-tiap hari TikTok sana, TikTok sini soal nak ambil alih negara. Jadi kita kena layan lah sebab saya ada interest saya kerana kita dah mula banyak ni. 7-8 bulan ni dengan segala perancangan, plan demi plan sudah mula dilancarkan. Jadi saya nak tahulah kod-kod lah kononnya mereka bermimpi tiba-tiba jadi. Kalau kamu jadi kerajaan persekutuan balik, sebenarnya apa yang kamu nak buat? Kalaupun tak nak cerita pasal kerajaan persekutuan tak apalah. Cerita pasal 6 negeri yang mereka nak ambil alih ni. Sebab itu saya petik nama Azmin Ali. Saya tanya Azmin. Sebab tiba-tiba Azmin muncul balik ni. Lepas pilihan raya umum yang lepas, dia dah kalah. Dia kata dia nak bersara lah. Saya dulu lepas PRU 2018, bila saya kata saya tak nak campur dengan politik, saya tak campur betul tau. Saya betul-betul balik buka company, buat syarikat, semua. Korang juga yang bising suruh aku balik semula dalam politik. Kau tak ada lah saya nak berjamah setiap malam macam ni. Azmin tak sampai 6 bulan. Mula dia kata dia tak ada dah dalam politik ni. Tiba-tiba dia balik semula.
Dan bila dia balik semula ni, nampak gaya dia, dia begitu yakin untuk jadi menteri besar balik. Jadi saya katalah, baiklah, untuk kita pun nak bagi peluang kepada rakyat untuk menilai dengan baik. Sebab pilihan raya adalah medan yang paling baik untuk rakyat pilih. Rakyat pilih, dia tak kisah gigi saya okey ke tidak, Amir menteri besar cukup inci ke tidak, itu bukan rakyat peduli pun. Dia nak tahu kalau gabungan politik masing-masing berkuasa, apa sebenarnya kamu nak buat. Jadi saya lontarkanlah, dah halang-halang kalau dah betul nak berkempen, untuk bagi saya satu malam percuma tak berceramah atas pentas PKR, kita buatlah debat, bagi semua TV tengok semua. Kan senang, kita debat bagi semua. Sebab dia mantan Menteri Ekonomi. Dalam negara kita 70 tahun, ada 2 orang saja Menteri Ekonomi secara rasmi. Azmin Ali dengan saya. Jadi dah halang-halang hebat sangat, dia rasa dia cukup yakin. Jomlah kita banding supaya saya boleh bentang apa yang kajian sedang buat, dia apa boleh bentang apa prestasi dia, dan kalau dia dapat peluang sekali lagi macam mana dia nak jadi lebih baik tak. Saya tahulah dia akan tolak. Yang itu saya dah tahu dah, dia akan tolak. Tapi saya tak sangka alasan yang dia nak tolak tu. Alasan dia kata, oleh kerana dia sudah ada rekod dan prestasi yang baik, maka dia tak layaklah untuk berdebat dengan saya, sebab dia kata saya masih lagi belum ada rekod dan prestasi yang baik. Baik ada 2-3 benda. Satu, kalau dah rekod dengan prestasi kamu cukup baik, bukankah lebih baik untuk kau berdebat dengan aku? Mampuilah aku kena lanyak. Kalau betul dia dah hebat, dia ada rekod prestasi perancangan yang baik, kalau saya jadi dia, lagilah aku berdebat. Supaya satu rakyat Malaysia ni tengok, kalahlah Pakatan Harapan. Tapi dia tak berani juga. Kemudian, kalau nak kata atas alasan mesti ada rekod prestasi masing-masing, baru kita boleh berdebat, guna akal lah. Dia jadi menteri besar lama mana? Dia jadi menteri besar daripada 2014 sampai 2018. Lepas itu dia juga jadi menteri persekutuan, mula menteri hal ehwal ekonomi 2 tahun. Kemudian dia jadi menteri kanan, Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa, dan Menteri Kanan Ekonomi Negara. Tambah lagi 33 bulan, 5 tahun di Kerajaan Persekutuan, 4 tahun di Kerajaan Negeri, 9 tahun dia pernah berada dalam kedudukan yang dia boleh buat perubahan. Aku baru 7 bulan lah, Bahlul. Ada ke? Dia macam budak universiti, dia bergaduh, dia nak main bola. Dia duk cerita, jom tengok aku main bola berapa banyak dah, aku wakil sekolah, aku tingkatan 5, engkau darjah 5, berapa banyak? Memanglah dia lagi banyak kononnya. Baik. Tapi kalaupun kita dah tengok dia kata dia prestasi yang baik, kalau dia kata dia ada rekod yang panjang, pengalaman yang panjang, masalah kita yang saya petik nama dia untuk ajak berdebat ini, kerana bila kita tengok rekod prestasi, saya duk fikir balik ini, dalam masa dia jadi Menteri Ekonomi, sebenarnya apa rekod dengan prestasi dia? Saudara-saudari ada ingat tak apa yang dia buat? Saya tak tahu saudara-saudari, tapi bagi saya semua kabur saudara-saudari. Tak dapat, kabur semua. Jadi sebab itu saya ingat bila dia beritahu, lain kali Azmin, tak nak debat, cakaplah tak nak debat. Tak berani, cakap je lah tak berani. Kalau dia cakap tak berani, orang lagi respect. Daripada dia bagi alasan macam-macam, sekarang ni dah 1-2 hari dia duk kena maki dekat social media. Sebab berani dia itu hanya berani di pentas mereka. Tapi bila kita ajak berdepan dan juga untuk kita saling bertembung, dia tak berani.
Dia letak syarat konon boleh berdebat kalau saya turunkan harga minyak dulu. Saya malah nak sebut lah, formula yang harga minyak duk pakai sekarang ni yang kita perjuangkan daripada dulu lah. Kalau tak ada formula yang ini, saudara-saudari, harga minyak RON 95 tanpa subsidi RM3.10 1 liter. Sebab kita dulu perjuangkan supaya harga minyak mestilah mengambil kira subsidi yang diberikan kepada rakyat. Sebab itulah selepas 2018 tak ada lagi tahu ni mana-mana pentadbiran yang berani kacau formula tu. Daripada PH 22 bulan ke, kemudian PN 33 bulan sampai sekarang kita sambung ke kerajaan perpaduan, tak ada orang lagi yang berani tukar. Dia berani letak syarat. Bayangkan kalau saya terbalikkan kedudukan. Dia cabar saya untuk berdebat, kemudian saya letak syarat. Dan saya letak syarat, saya hanya boleh berdebat kalau moderator itu seorang yang bernama Haziq. Tak kemampuan dia. So, okeylah, habislah cerita pasal Azmin. Oleh kerana Azmin tak nak berdebat, jadi saya pun kata, okeylah, saya dah tahu Azmin ni tak nak berdebat. Saya pun tawarkan pula kepada Sanusi. Sebab Sanusi kan panglima besar mereka. Dan Sanusi ni sangat berani. Siapa yang dia tak berani sepak? Kalau setakat saya dengan Amir ni selalu dah kena dengan dia, Anwar Ibrahim pun dia berani kata macam-macam. Dia datang Selangor, Sultan Selangor pun dia berani sentuh. Hebat lah, berani. Aku pun tak berani macam dulu. Cuma beza dia, bila saya kena tangkap dulu berpuluh-puluh kali, tak adalah aku buat bising macam dia. Polis panggil, saya pergi. Polis suruh masuk lock up, saya masuk. Tapi kalau ikut kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional, Sanusi ni manusia paling berani pernah ada dalam sejarah negara kita ni. Jadi saya pun nak cuba jugalah nak tengok betapa beraninya Sanusi. Sebab itulah saya ajak dia berdebat. Sebab selama ini nampak idea dia besar-besar. Idea dia lagi besar daripada dia tu sendiri. Contohnya sekarang, idea dia di Kedah. Saya tengok satu billboard besar. Idea dia ialah Greater Kedah. Kedah yang lebih besar. Orang Kedah saya tak tahulah dia perasan ke tidak. Kita ni, orang ada Greater Klang Valley. Selangor wilayah persekutuan ada Greater Klang Valley. Dia pun nak ada Greater juga, Greater Kedah. Dia beza sebab Lembah Kelang ini ada beberapa kawasan-kawasan di bawah pentadbiran yang berlainan. Ada di kawasan macam PJ ni semua, yang ini di bawah Selangor. Tapi pada masa yang sama, ada juga Kuala Lumpur yang menjadi sebahagian daripada fungsi ekonomi keseluruhan kawasan ini. Sebab itu kalau di Lembah Kelang, ia dirujuk sebagai Greater Kelang Valley. Kerana kita tak boleh nak tengok Kuala Lumpur saja, kita tak boleh nak tengok Selangor saja, kita kena tengok keseluruhan. Agaknya Sanusi pun tengah test kereta besar dia, datang ke Kuala Lumpur, dia pun dapat idea juga. Dia nak buat Greater Kedah. Kalau dia nak buat Greater Kedah, yang dia tak sedar, kalau Kedah yang ada sekarang ni, dia hanya lebih besar, boleh jadi lebih besar, kalau dia mula ambil negeri lain masuk Kedah. Itu yang idea dia, dia nak ambil Penang lah. Mula dia nak ambil Penang. Lah ni kalau saya jadi kerajaan PAS di Perlis, aku takut dah. Lepas ni Sanusi ambil alih Perlis pula jadi sebahagian daripada Kedah. Idea dia tu lagi jauh. Dia termasuklah soal kalau Selangor ni maju sebab ada Kuala Lumpur. Bagi kat dia mentadbir negara dengan Kuala Lumpur ni sekali masuk Kedah. Saudara-saudara. Idea dia semua besar-besar. Idea nak buat lapangan terbang kargo. Bila dia kantoi, orang kata lapangan terbang ni tak diperlukan. Dan setakat ini kita tengok, dia tidak ada
kemungkinan ia boleh berjaya secara komersial. Dia pun kalih tukar skrip tengah jalan ini. Ini bukan lapangan terbang biasa. Ini lapangan terbang kargo. Dia ingat hanya kerana tukar lapangan terbang kargo, tiba-tiba lapangan terbang tu akan jadi hebat. Lapangan terbang kargo lah yang lagi sakit daripada lapangan terbang biasa. Paling kurang lapangan terbang biasa, ada orang boleh naik kapal terbang turun kat situ. Ini kalau lapangan terbang kargo, barang saja yang naik. Kalau orang tak nak hantar sebab lapangan terbang tu baru, tak banyak penerbangan kargo udara yang ada, lagilah cepat mampus lapangan terbang tu. Sebab tu saya kata, namakan satu lapangan terbang kargo di rantau ini. Sampai lani walaun, tak ada seorang pun boleh cakap. Kencang mana ni? Kalau walaun tengah tengok dekat Facebook, dekat TikTok ni, macam-macam maki hamun. Kau gemuk lah, gigi kau sengit lah. Kau suka aku lah, aku nak gemuk ke gigi sengit? Aku tanya soalan mudah. Namakan satu lapangan terbang kargo di dalam rantau ini untuk menunjukkan idea Sanusi itu masuk akal. Sampai sekarang tak boleh. Jadi saya tengok juga, saya duduk pergi ceramah Kedah ni tak? Saya tengok papan tanda besar. Sanusi dah lah besar, papan tanda besar. Gambar dia paling besar kat situ. Panglima lah. Kemudian saya tengok projek-projek yang dijalankan, akan dijalankan oleh kerajaan negeri Kedah di bawah Sanusi. Semua bilion-bilion saudara-saudari. Lawaknya bila kita tengok satu-satu projek itu, tolak tepi projek lapangan terbang dia yang tak dipakai tu, projek lain yang dia jual kepada rakyat negeri Kedah, konon ini adalah hasil buah kepala dia, itu semua projek persekutuan. Bukan projek dia pun. Dia kalau pergi Kedah, ni lepas ni orang Taman Medan boleh tengok dekat Facebook ke TikTok ke, dia ada satu yang dia duk jual selain daripada lapangan terbang ni. Dia jual projek SLAM. SLAM. Projek ini ialah projek pusat logistik di Sidam. Sidam ni dekat Sungai Petani lah. Konon nak buat satu projek tempat logistik untuk membantu keperluan daripada Kulim High Tech Park dan sebagainya. Dia cerita pasal SLAM ni, bilion-bilion semua, tunjuk dekat billboard besar, bilion-bilion. Nasib baik aku Menteri Ekonomi. Sebab projek SLAM itu projek kerajaan persekutuan, bukan projek dia pun. Projek itu adalah projek peruntukan kerajaan persekutuan. Tapi sebab manusia macam Sanusi ni, dia bila dia beritahu kepada rakyat, dia tak cerita benda sebenar. Dia tak beritahu sebenarnya yang itu yang persekutuan, yang ini yang persekutuan, yang ini persekutuan. Sebab itu dia kantoi depan penjawat awam dia sendiri. Dia duk cerita, ada orang tanya pasal orang Kedah ni masih lagi boleh tanam, belum boleh tanam padi 5 tuaian 2 tahun. Jadi dia kata, kenapa kerajaan persekutuan ni tak bantu kerajaan Kedah ni? Kerana ini niat murni kerajaan Kedah nak pastikan tanaman padi kita boleh tuai 5 kali 2 tahun. Saya punyalah bengkak duduk kat atas tu kan. Maksudnya orang Kedah tak tahu ke? Engkau tak faham ke dekat Pulau Pinang dah lama dah orang tanam padi 5 kali tuai 2 musim. Kalau dekat Selangor dah lama dah orang di Selangor tanam padi, memanglah tuai 5 kali dalam 2 musim. Itu memang dasar kerajaan persekutuan daripada dulu pun. Masalah dia di Kedah dia yang tak jadi. Tapi oleh kerana kehebatan Panglima yang bernama Sanusi ni, dia ada orang yang percaya kat dia, dia boleh pusing benda yang kegagalan kerajaan negeri tu, dia pusing boleh tunjuk seolah-olah itu idea hebat kerajaan PAS Perikatan Nasional Kedah. Sedangkan negeri-negeri lain semua dah buat dah. Sebab itu saya pun beritahu kepada Sanusi. Sebab Azmin memang kita tahulah, Azmin ni tak berani sebenarnya. Saya memang daripada awal lagi tahu dia tak berani. Jadi kita tawarkan pula kepada Panglima yang lagi hebat.
kita tawarkan kepada Sanusi. Saya dah confident dah ni. Astro semua dah siap dah ni untuk buat perdebatan yang kita siarkan secara langsung. Hari ini sangat-sangat mengecewakan. Kalau ikut Fras menonggeng saya malam ni, saya tak datang ceramah dah. Fras tau. Tunggu punya tunggu. Sanusi pun tak berani juga. Sanusi pun duk bagi alasan juga. Alasan dia, kalau berdebat pun bukanlah boleh bantu ekonomi. Pandai, dia pandai pertikai. Bila orang panggil, macam-macam alasan dia ada lah. Sebab itulah kita kena berdebat. Sebab selama ini 7-8 bulan kerajaan perpaduan tumpu macam-macam, ada pelbagai perancangan yang tak pernah dipikirkan atau dibuat oleh kerajaan mereka 33 bulan. Apabila angka-angka ekonomi sebenarnya semua makin baik. Macam yang Wong Chen kata, inflasi paling rendah dalam tempoh 12-13 bulan. Pasaran saham dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas naik mendadak. Ringgit semakin mengukuh. Kita tumpu kepada perkara-perkara yang tak pernah ditekan atau diambil peduli oleh 33 bulan Perikatan Nasional sebelum ini. Soal kececeran bantuan rakyat. Sebab itu kita kena ubah daripada B40, M40, T20 kepada yang berasaskan penilaian yang lebih menyeluruh. Pendapatan bersih isi rumah. Kita tekankan tentang kerajaan mesti campur tangan soal gaji rakyat. Kalau tidak, gaji sampai bila-bila makin rendah. Kita dah buat macam-macam. Tapi dia juga yang duk bising tak habis-habis. Ekonomi makin merudum, ayam tak ada. Sampai Muhyiddin pun kena pelihara ayam sendiri sekarang. Harga barang makin naik. Jadi dia juga yang buat bising. Sebab itu kita bagi peluang kepada dia. Kalau betul kamu betul-betul lah jujur untuk bantu negara dan rakyat. Dan yang penting untuk rakyat hanyalah keadaan ekonomi. Maka datanglah, beritahulah kepada rakyat apa yang salah, apa yang patut kami buat, apa yang kalau kamu menang, kamu akan buat. Sanusi pun tak berani. Jadi, kita nak panggil siapa lagi, no? Azmin dah tak, Sanusi pun tak berani. Hadi Awang Parlimen pun dia tak pergi. Siapa lagi yang saya boleh panggil ni? Mahathir? Tak payahlah. Yang itu biarlah kat dia. Hobi dia tua-tua. Saya tak nak kacau dia lah kan. Siapa lagi ni? Jadi lepas ini kita cuba untuk kumpulan maha hebat, maha pandai seterusnya daripada Perikatan Nasional. Saya nak jemput mana-mana lah ni. Mana-mana ni yang muda-muda pula ni. Kita ada... Mereka dulu bila kita bentuk kerajaan, mereka membentuk kabinet bayangan. Yang ini akan jadi menteri-menteri ekonomi mereka lah. Dia ada dalam kabinet bayangan tu, kalau tak silap saya, Dr. Razi Jidin, ahli Parlimen Putrajaya. Lagipun saya nak jumpa dia juga sebab dia pandai klaim sebelum ni. Kita buat benda, lepas tu dia kata sebenarnya kami dah buat. Kami dah fikir tapi kami tak sempat buat sebab kami ada 3/3 bulan je. Jadi saya nak lontarkan lagi, okey, Azmin tak berani, tak apalah. Sanusi tak berani, tak apalah. Okey, sekarang kita nak tengok kumpulan-kumpulan teknokrat daripada Perikatan Nasional pula. Kita nak tengok sama ada Razi Jidin ke ataupun ahli Parlimen Bacok Syahir. Dia berani ke tidak berdebat mengenai hala tuju dan masa depan ekonomi negara. Jadi esok, lusa, nanti pejabat saya akan jemput secara rasmi. Saya akan kejar hatta kepada ketua bahagian bersatu ataupun ketua kawasan PAS sekalipun. Saya nak tengok ada ke tidak daripada kalangan mereka ini yang berani berdebat dan berbincang dengan kita mengenai hala tuju ekonomi negara. Kalau ada, alhamdulillah, glamour lah kamu. Kalau tak ada sampai ke sudah, saya harap rakyat semua, pengundi-pengundi, terutamanya di Selangor, di Taman Medan ini, saudara-saudari boleh nampak sendiri, inilah yang dipanggil
sembang kencang. Sembang kencang. Dalam TikTok macam-macam. Gaya wala on dalam TikTok ni macam dia ada PhD ekonomi daripada Harvard. Apa dia tak boleh komen? Pergi lapangan terbang kargo pun tak pernah tengok. Dia boleh komen lapangan terbang kargo tu macam dia tukang buat lapangan terbang. Jadi sebab tu saya nak tengok, kalaulah sampai ke sudah tak ada, saudara-saudari boleh tengoklah sebenarnya matlamat dan juga cara Perikatan Nasional masuk pilihan raya negeri ini bukanlah untuk membantu rakyat. Dia tak ada perancangan, dia tak boleh nak berbahas, dia tak ada prestasi yang mereka boleh banggakan, dia tak ada rekod banyak kabur dan sama-sama. Akhirnya kerja dia ialah main emosi, iaitu kerajaan perpaduan yang ada ini ialah kerajaan yang bukan Melayu. Kalau tengok Wong Chen tu tak, cara dia makan budu dengan nasi dagang, aku pun tak makan budu macam tu. Korang nak Cina yang Melayu macam mana lagi? Kalau ikut dia, kalau ikut Perikatan Nasional ni, kena lawan, menjadi kewajipan untuk lawan kerajaan perpaduan, kerana kerajaan ini tidak cukup Melayu dan Melayu akan tertindas di bawah mereka. Bila kita tanya, apa kamu nak tolong Melayu? Macam mana kamu nak majukan ekonomi negara supaya orang Melayu yang banyak miskin ni dapat dibantu? Bila kita tanya, apa yang kamu dah buat masa kamu jadi kerajaan dulu? Mana? Apa kamu buat di Kelantan sampai 33 tahun? Sebelum Starbucks masuk Malaysia pun, air di Kelantan dah mengalahkan Starbucks. Apa kamu buat? Dia tak boleh jawab. Sebab sebenarnya, satu-satunya matlamat mereka hanyalah kuasa. Ini semata-mata sebab mereka nakkan kuasa, sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri balik. Kan dah ada peluang dulu. Masa kamu jadi Perdana Menteri dulu, saya memang tak kacau lah. Aku kena kurung masa lockdown PKP. Kita semua kena kurung. Parlimen kena tutup. Apa dia kita tak boleh buat? Mereka bermaharaja lela. Masa itulah jana wibawa, tak jananya semua kena sapu. Kamu kan dah ada peluang yang ada dulu. Tapi oleh kerana hasad dengki, nak juga berkuasa ni, maka dia akan cuba timbulkan segala-galanya. Seolah-olah ni orang Melayu betul-betul kena tekan dah ni. Kalau ikut mereka, kalau saya pengundi di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, Taman Medan ini tak ada orang Melayu dah ni. Habis dah Cina, semua dah kontrol habis dah Taman Medan ini. Kalau dia datang kat Taman Medan, dia tengok banyaknya muka Melayu kat sini. Bukan saja Melayu, Jawa pun ada ni. Barulah orang tahu bahawa sebenarnya isu yang menjadi pertembungan dalam pilihan raya kali ini terbelah kepada dua. Di sebelah kerajaan perpaduan, kita bersetuju bahawa kita kena ketepikan segala perkara yang lama kerana negara berada dalam keadaan yang tenang. Kita kena bergabung supaya kita tumpu kepada soal ekonomi dan kebajikan rakyat. Kerana kalau kita terlepas daripada peluang ini, dia makin susah tiap-tiap 5 tahun untuk kita bangkit kembali. Di sebelah satu lagi Perikatan Nasional, soalnya ialah bila kami boleh tebuk atap untuk jadi Perdana Menteri lagi. Bila kementerian mana yang saya boleh nak ambil ni? Ambo nak jadi menteri lah, paling kurang sekali je lah Ambo nak jadi menterinya. Tak okay, hak tu pun tak boleh. Kepala otak dia macam tu lah. Bagilah peluang sekali je. Suruh ejah bagi sekali jadi menteri. Hebat benar dah. Pencen sampai ke mati. Sebab tu saudara-saudari, dalam tempoh seminggu yang lepas, kan semalam contohnya, Datuk Seri Anwar telah meluncurkan kerangka ekonomi madani. Kerangka ekonomi madani yang
bersikap jujur dengan rakyat, apa sebenarnya masalah yang kita perlu selesaikan untuk kita bantu rakyat. Pertama, kita kena terima bahawa potensi pertumbuhan ekonomi kita semakin malap. Dan kalau kita tak buat sesuatu, ia akan menjadi lebih teruk, dan bukan saja kita dah kena tinggal sekarang, kita akan terus berada di tempat yang mungkin paling bawah nanti dalam 1-2 generasi akan datang. Tahun 70-an, 80-an, ekonomi kita berkembang sekitar 9%. Terbalik, minta maaf. Tahun 60-an, 70-an, ekonomi kita berkembang sekitar 7% secara purata tiap-tiap bulan. Itulah yang membolehkan daripada kita negeri pertanian, kita boleh mula ada bangunan, ada industri kecil-kecil dalam tahun 70-an. Tahun 80-an, 90-an sehingga krisis kewangan Asia 98, ekonomi negara kita berkembang secara purata 9%. Daripada situlah kita lihat banyak kilang elektronik masuk dan kita lihat taraf hidup rakyat, jumlah yang pergi keluar negara, jumlah yang keluar daripada universiti makin bertambah. Tapi daripada tahun 98, daripada krisis kewangan Asia sampai sekarang, saudara-saudari, pertumbuhan kita telah jatuh kepada 4.7% secara purata. Mungkin orang ramai kata, menatang apa kamu membebel ni, aku tak faham sebiji apa pun. Kita kalau nak terang, jom kita terang soal hutang. Saudara-saudari, pakcik-makcik tahu bahawa hutang kita 1.5 trilion. Bayar faedah saja sampai 20-30 bilion tiap-tiap tahun. Dan ada juga hutang yang kita warisi. Dulu ambil hutang konon nak buat sesuatu. Lepas buat tu, projek tu macam ni lah, macam biasalah, projek tu goyang sikit tak. Lepas tu nak bayar interest projek tu tak ada duit. Bukan nak bayar principal ni, nak bayar interest tahun-tahun yang nak untuk bayar hutang tu tak ada duit. Jadi buat apa? Ambil lagi hutang untuk bayar atas interest. Jadi dalam 1.5 trilion hutang ni, ada lagi hutang-hutang yang diambil atas hutang untuk bayar interest. Dan kita semua tahu selagi kita tak selesaikan masalah keberhutangan ini, Sanusi nak buat lapangan terbang ke? Azmin nak buat apa no? Masih lagi kabur sampai sekarang. Mana-mana kerajaan yang masuk dan mengambil alih, tetap akan ada masalah. Sebab itu kita menetapkan bahawa kita mesti kurangkan defisit. Defisit ni maksudnya jurang yang kita kena ambil hutang tambahan tiap-tiap tahun untuk membelanja. Sekarang kita ambil daripada Perikatan Nasional ni defisit sampai dekat 7% daripada jumlah ekonomi kita. Maknanya defisit 7% itu kena berhutang sekitar 80-90 bilion tambahan tiap-tiap tahun. Kita dah berjaya turunkan, insya-Allah untuk tahun ini defisit turun 5%. Sebab maksudnya kalau kita nak ada peluang lah untuk kita mula mengurangkan hutang kita, defisit kita mesti turun kepada 3.5% menjelang akhir 2025. Jadi tahun ini, sebab tu jangan, kita kena buat ni sekali ni. Saya tahu segala benda rakyat nak yang itu, nak yang ini semua. Tapi sementara kita cuba imbangkan, memang tugas saya untuk ingatkan Perdana Menteri Datuk Seri, kita kena kurangkan hutang. Kerana tahun ini kita mesti capai sasaran 5% defisit. Tahun depan turun lagi supaya akhir tahun 2025 defisit itu turun kepada 3.5%. Sebab hanya apabila kita turun kepada 3.5%, barulah hutang kita akan mula berkurang mulai tahun 2026. Untuk kita kurangkan defisit yang macam saya sebut tadi, ekonomi kena berkembang lebih daripada 5%.
Sedangkan setakat ini daripada 1998 sampai ke tahun 2022, secara puratanya tiap-tiap tahun ekonomi kita hanya berkembang 4.7%. Jadi Sanusi dia nak sembang kencang. Azmin Ali, lepas ni saya tunggu syahir tak syahirnya Dr. Razi Jidin. Payah-payah tak ada sangat orang daripada Perikatan Nasional yang berani. Hantarlah Mak Jagan pun Mak Jagan lah. Sebab saya nak tanya perancangan mereka. Kita nak kurangkan hutang supaya kita boleh berbelanja lebih kepada rakyat. Untuk kurangkan hutang, kita kena capai sasaran pengurangan defisit. Untuk capai sasaran pengurangan defisit, ekonomi mesti berkembang lebih 5%. Kita dah bentangkan cadangan kita, plan kita. Datuk Seri Anwar lancarkan kerangka yang besar, kerangka ekonomi madani. Saya tumpukan kepada bidang-bidang baru yang bernilai tinggi yang akan dapat menarik lebih banyak pelaburan. Semalam kita lancarkan satu bidang, iaitu industri berasaskan peralihan tenaga. Sebab dalam tempoh 2 tahun yang lepas, pelaburan yang paling besar dalam dunia ialah di dalam industri yang berasaskan peralihan tenaga. Alhamdulillah ada kesan yang baik dalam tempoh 2 minggu ini. Pasaran saham nampak lebih baik. Aliran masuk untuk tempoh 10 hari berturut-turut. Jumlah wang yang masuk ke Malaysia daripada pelabur asing lebih tinggi daripada yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke Thailand dan negara-negara lain. Baik. Sebab itu kita bentangkan. Sebab itu kita ajak berdebat. Sebab kita nak tahu dan untuk berlaku adil kepada rakyat, kalau kamu nak mengambil alih pentadbiran, tak payah kata pentadbiran kerajaan persekutuan lah. Pentadbiran Negeri Selangor pun dah cukup. Kamu nak ambil alih, kamu nak buat apa? Sebab yang saya paling bimbang, dan yang ini yang saya nak ingatkan kepada pengundi-pengundi di Taman Medan, di Seri Setia yang menonton di luar. Saudara-saudari, alhamdulillah, di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan, 3 negeri yang kita jaga ini kaya, rizab tinggi, anak-anak syarikatnya semua keuntungan baik, ada puluh ratus juta wang ni. Setiap satu negeri, kalau ambil Negeri Selangor ni, berbilion rizab yang kita tengah tinggalkan ini. Sebab itulah mereka sangat teruja untuk ambil alih, saudara-saudari. Sebab gaya mereka ialah ambil alih dalam keadaan yang baik. Dia belanja, bila rakyat dah marah, dia tinggal kepada orang yang seterusnya untuk ambil alih. Itulah yang berlaku di Kelantan. Kalau masalah dia tak boleh bayar apa-apa, dia salahkan kerajaan persekutuan dan dia suruh kerajaan persekutuan bagi wang kepada dia dan lepas tu dia tak nak bayar. Jadi sebenarnya, dalam saya dah usik Azmin, saya usik Sanusi, lepas ni saya nak usik yang lain ini, sebab saya masih tercari-cari di mana agenda ekonomi daripada Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin Yassin sampai sekarang tak terangkan lagi. Yang kita tahu zaman dia hanya satu saja, Jana Wibawa. Yang legasi, warisan daripada pentadbiran ekonomi Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah Jana Wibawa. Dan kita tak nak dia jana wibawakan pula rizab dan duit negeri Selangor hasil daripada pentadbiran yang telah kita tinggalkan selama ini. Jadi insya-Allah kalau ikut saya banyak lagi lah saya nak kacau Azmin semua kan, tapi tak apalah, esok kita nak penamaan calon. Jadi saya jemput semua, bukan saja di Taman Medan ini, tapi juga di semua kawasan-kawasan lain, supaya kita meriahkan suasana, turun beramai-ramai. Tengok YBH dah senyum ni, esok pukul 7 dia ada dah. Padahal dia tak bertanding pun. Turun ramai-ramai. Saya insya-Allah akan mengiringi yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan. Saya akan berada di Sikamat esok untuk mengiringi saudara Aminuddin Harun. Amir dekat mana? Dekat Gombak. Saya rasa dia penuh dah orang Gombak, Tokek Gombak semua dah.
Jadi insya-Allah, lagipun Selangor ni insya-Allah kot kan. Saya nak tutup begini. Tanggungjawab memilih pemimpin ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita semua ada pilihan dan juga kita ada cita rasa masing-masing. Ada yang suka yang biadab macam Sanusi. Ada yang suka yang beradab macam Azmin. Ada yang suka yang macam Datuk Seri Anwar. Ada macam-macam. Ada yang suka Haji Hadi, walaupun tak faham dia cakap apa sebenarnya. Jadi masing-masing kita semua ada cita rasa, tapi kita juga kena ingat bahawa kita juga akan ditanya tentang pilihan kita nanti, kerana itu adalah tanggungjawab yang besar. Kita salah buang undi, kita mengundi tanpa kita membuat pertimbangan yang adil kepada semua pihak ataupun kepada generasi akan datang. Bukan saja kita akan menanggung beban terus selepas itu bila pentadbiran tidak baik, sudah tentu kita juga akan mewariskan masalah itu kepada anak-anak dan generasi akan datang. Jadi saya harap saudara-saudari, adik kakak, bukan saja di Taman Medan dan di kawasan-kawasan lain, saya yakin di Selangor saudara-saudari faham bahawa keadaannya adalah baik. Selangor kekal sebagai negeri nombor 1 di seluruh negara. Selangor kekal sebagai enjin pertumbuhan ekonomi yang paling banyak dan tinggi di Malaysia. Dan kita nak kekalkan kesepaduan dan muhibah yang kita ada di Selangor ini, supaya lebih banyak lagi orang Kelantan, termasuklah Cina-Cina Kelantan macam Wong Chen datang duduk kat Selangor, insya-Allah. Jadi dengan harapan itu, saya doakan yang terbaik insya-Allah. Dan 2 minggu lagi saya yakin dan berdoa, bukan saja kerusi Taman Medan, Seri Setia dan kerusi-kerusi lain di seluruh negeri Selangor, saya yakin negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang insya-Allah akan kekal dalam tangan kerajaan perpaduan. Jadi dengan semangat itu, kita tunggu siapa lagi selepas Azmin Sanusi tolak, kita tunggu siapa yang seterusnya nak tolak. Jadi jangan lupa, saya berceramah tiap-tiap malam. Jadi jangan lupa ikuti episod Panglima PN yang menolak yang seterusnya di malam-malam yang seterusnya. Dengan itu, terima kasih. Sekian, sese, nandri, vanakkam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon-calon. Sebelum saya menjadi lebih gemuk, bolehlah ambil gambar sekarang. Jadi kita jemput pimpinan calon semua untuk datang. Kita ada calon daripada untuk kerusi Taman Medan, Saudara Mak Akhir. Dan calon untuk kerusi Seri Setia, Dr. Fahmi Ngah. Calon mana? Calon lain semua tak ada? Selamba tak nak ambil gambar dengan aku. Okey. Jadi ni ada yang kat bawah ni. YBH Ustaz Syamsul. Kalau saya seorang ambil gambar nampak terlalu gemuk. Lebih ramai orang, saya nampak kurus sedikit. Okey, masuk rapat-rapat. Aku jadi kameraman lah pula malam ni. Okey, ready? 1, 2.